Okay, Assalamualaikum semua. Ni ada seorang kawan awak bertanya dekat cikgu soalan ni Nampak tak soalan dia? Cikgu fokus sikit kat soalan dia. Kalau tak pun fokus yang bawah ni Selesaikan persamaan serentak berikut. Soalan atas ni kita tak nampak. Tengok soalan yang bawah ni. Selesaikan persamaan serentak berikut. Ni nampak ni 81 kuasa X tambah 1 darab 9 kuasa X sama dengan 3 kuasa 5 dan 8 kuasa 2X darab 4. Masya Allah, bila awak tengok soalan macam ni jangan takut. Okey, ni cikgu buat penyelesaian dia secara bertulis. Lepas tu kawan kita kata tak faham cikgu. So cikgu buat video untuk explain ni. So jom kita tonton macam mana cikgu selesaikan soalan macam ni Okay, especially ditujukan untuk pelajar-pelajar KSSM yang latest. Sebab dalam soalan ni, dia menguji kamu, dia selesaikan persamaan linear serentak. Tapi, yang diuji kamu topik indeks. Topik indeks dan topik persamaan linear digabungkan dalam satu soalan. Memang pelajar-pelajar KSSM kena terror macam-macam ni. Soalan-soalan yang macam ni. Okey, selamat menonton. Okey, ini soalan indeks kan, persamaan serentak. Dia ada bagi dua persamaan. Persamaan yang kedua nanti cikgu buat. Satu-satu dulu kita settlekan persamaan ni satu-satu So 81 X kuasa X tambah 1 darab 9 kuasa X sama dengan 3 kuasa 5. Okey. So apa kita buat sekarang ni, kalau ada persamaan yang nombor berbentuk indeks macam ni, awak kena jadikan, ni 81 ni base kan, 9 ni base kan, 3 ni base. Jadikan dia punya, base dia ni, asas dia tu, sama ada dalam bentuk 2, 3, 5, 7. Ni nombor-nombor perdana ni. Ini adalah asas yang paling asas. Maknanya, kalau besar-besar nombor ni 81, kita pecah dia. Nak pecah berapa? Berapa kali berapa 81? 9 kali 9. So 9 boleh pecah lagi. Sampai dapat 2 atau 3 atau 5 atau 7. Kita nampak nombor-nombor perdana ni lah. Macam 9 ni kita boleh pecah 3 kali 3. 9 lagi 1 ni kita boleh pecah 3 kali 3. So kita nampak kat bawah ni 3 darab 3 darab 3 darab 3 dapat 81. So kita boleh tulis 81 ni sebagai 3 kuasa 4. Dekat sini ni 81 ni kita tulis 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. Dekat luar, X tambah 1. Lepas tu darab dengan 9 ni. 9. Dekat sini pun kita jelas nampak kan. Cikgu ambil ni. 9. 9 ni. Kan kat situ 3 kali 3. So 9 boleh ditulis sebagai 3 kuasa 2. So, darab 3 kuasa 2. Tempat 9 tu 3 kuasa 2. Kurungkan dia. Lepas tu dia ada kuasa X kat luar kan. Sama dengan 3 kuasa 5. Dia begitu. Buat bodoh sikit. So, sekarang ni persamaan dia jadi dah asas 3 semua. Nampak asas 3 semua kan. Indeks dia tu kita kena handle indeks dia, gunakan hukum indeks. Yang pertama tu awak nampak bracket kan. Bila bracket dia jadi 3 kuasa 4 darab X tambah 1. Okey, darab dengan 3 kuasa 2 darab X kat luar 2X. Sama dengan 3 kuasa 5. Dia jadi macam tu. Okey, sekarang nampak 4 dalam bracket X tambah 1. Kenapa dia bracketkan X tambah 1? Sebab X tambah 1 tu merupakan ungkapan kuadratik. Sebab tu dia bracket kan. So dia jadi 3. Okey. Kalau dah bracket begini, kita buat apa? Kita kembangkan lah kan. 4 darab X, 4X. Tambah 4 darab 1, 4. Begitu. Darab dengan 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 5. Begitu. So, lepas tu, bila darab, base dah sama. Apa hukum indeks kata? Hukum indeks kata, kalau base sama, pendaraban nombor yang base sama, nombor indeks kan? Indeks dia kita tambah. So, kita tambah lah. Kita tambah. 3 ni tetap ada. 3 kuasa, kita buat indeks dia besar sikit. 4X tambah 4 tambah 2X.
3 tu kita dah satukan dia. Asas yang sama. Indeks dia kita tambahkan. So dapat 3 kuasa 5. Bila dah kiri kanan base dia sama, asas dia sama, kita boleh potong base dia. Yang tinggal hanyalah indeksnya. Dia jadi 4x tambah 4 tambah 2x sama dengan 5. So 4x tambah 2x jadi 6x tambah 4 sama dengan 5. So kita dapatlah persamaan 1. Sebab ini merupakan soalan persamaan serentak. Tadi persamaan 1 yang diberi, kita settlekan satu-satu. Persamaan yang kedua diberi adalah 8 kuasa 2x darab 4. Okey, 2 kuasa 2y sama dengan 128. Okey. So kalau 8 kuasa 2x darab 4 darab 2 ni, okey, kita nampak 8, 4, 128. Kita tak ada nampak lagi 2, 3, 5, 7 kat situ kan. So kita kena jadikan. Yang ni dah 2 kan. Yang ni dah 2. Asas dia dah 2. Okey, kita tak payah usik dah yang tu. Yang 8, 4, 128 ni kena jadikan dia dalam bentuk nombor indeks yang asasnya 2, 3, 5, 7. So apa kita buat? 8 tu kita pecah. 8 tu kita nampak 4 darab 2 kan. 8, 4 darab 2. 4 pula boleh pecah. 2 darab 2. So 2 darab 2 darab 2. Jadinya 2 kuasa 3, 8. Itulah. Jadi 2 kuasa 3 lah kita tukar. 8 tu 2 kuasa 3. Lepas tu 2x kat luar. Darab dengan 4. Okey, 4 ni 2 kuasa 2 kan. Tak payah buat macam ni pun tak apa. Sebab kita dah tahu dah 4 tu 2 kuasa 2. Yang dekat dalam bracket ni maknanya dia darab dengan 2 kuasa 2y. Dia begitu. Dia 2 kuasa 2 darab ni. Darab. Dia tak letak darab. Yang macam ni kita letak darab kan. Ini tak letak darab. Dia letak bracket. Pun darab lah tu maknanya. 128. Okey, 128 kena pecah dululah. Tak muat tempat. 128. Okey. 128 kita pecah macam ni. 128 kalau dia bahagi dengan 128, awak bahagi dengan 2. Awak dapat apa? 64. 64 darab 2. Okey, 64. Pecah 64. 8 kali 8. Ni dah nampak 2 kan? Okey, kita bulatkan aja. 8 tadi kan 2 darab 2 darab 2. Kita ambil yang ni tadi. 8 sama dengan 2 darab 2 darab 2. So, kita pecah macam tu lah. 2 darab 2 darab 2. So, dia jadi 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak kiraan dia? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 128 kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 7. So, 128 ni kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 7. Gitu. So, sekarang ni, dekat sini, 2 kuasa 3 darab 2x, 6x, darab 2 kuasa, yang ni kan darab. Bila darab, base sama, apa kita buat dengan indeks dia? Kita tambah kan, 2 tambah 2y. Dia tambah. Sebab ni darab. 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 2y. So, indeks dia kita tambah. Sama dengan 2 kuasa 7. Ini pun darab ni. Darab base sama, apa nak buat? 2 kuasa 6x tambah 2 tambah 2y sama dengan 2 kuasa 7. Okey, so bila dah jadi macam tu, 2 kuasa 6x tambah 2 tambah 2y sama dengan 7 kan? Nampak tak 2 dengan 2? Kan? Yang lain tu indeks je kan? So, kita boleh cancel lah 2 tu. Yang kita keluarkan indeks dia 6x tambah 2 tambah 2y sama dengan 7. So, 6x tambah 2y sama dengan 7. 2 bawa sini, 7 tolak 2 jadi 5. Dapat persamaan yang ke-2. Tadi persamaan 1 kita dapat 6x tambah 4 sama dengan 5. Persamaan 2, 6x tambah 2y sama dengan 5. Okey. Kita salin balik persamaan tu. Kita ambil warna, nak warna lain pula ke? Warna biru warna purple. Okey. So, kita ambil balik persamaan yang tadi yang kita dapat ni. 6x tambah 4 sama dengan 5.
Okey, ini persamaan 1 tadi. Kita letak bawah persamaan 2. Macam mana kita nak menyelesaikan dua persamaan ni? Kita tengok Sekarang ni yang kita nampak persamaan 1, dia hanya ada X. Persamaan 2 dia ada X dengan Y. So apa kata kita selesaikan dulu persamaan 1 ni. Yang X sahaja ada kan. Dia 1 pun boleh ubah je. So kita boleh settle lah X tu. So 6X, 4 bawa sini jadi 5 tolak 4. Jadi 6X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/6. Okey, dah dapat dah X. Lepas tu apa kita buat? Kita gantikan X sama dengan 1/6 ni ke dalam persamaan 2. Gantikan X sama dengan 1/6 ke dalam persamaan 2. So, kita ambil balik persamaan 2 tadi. 6X tambah 2Y sama dengan 5. Tempat X sekarang kita ganti 1/6. Tambah 2Y sama dengan 5. 6 darab 1/6 kalau tekan kalkulator memang dapat 1 lah. Sebab 6 dengan 6 ni boleh cancel. So, dapat 1. 1 tambah 2Y sama dengan 5. Maka 2Y sama dengan 5 ni tolak 1. So 2Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4/2. So Y sama dengan 2. Dapat Y sama dengan 2 lah. X sama dengan 1/6. Y sama dengan 2. Itulah jawapan dia. Okey, tadi cikgu ada cakap pasal ungkapan Yang ni yang dekat sini. Buat dengan pen lain sikit. Pen purple. Okey lah, pen purple. Okey, yang X tambah 1 tadi, cikgu cakap, kalau awak perasan, tadi video cikgu cakap X tambah 1 merupakan ungkapan kuadratik. Okey, actually bukan ungkapan kuadratik, tapi ungkapan algebra. Sebab tu dia di bracketkan. Sebab dia merupakan ungkapan algebra. X tambah 1, ungkapan algebra. Jarang ada indeks yang macam ni kan. Tapi maknanya dia macam ni lah. 3 kuasa 4 X tambah 3 kuasa 4. Dia sepatutnya begitulah. Tapi dia buat cara macam ni. Awak kena mahir lah hukum indeks di sini. Hukum indeks. Okey. Sebab soalan ni, soalan ni dia amat panjang jalan kerjanya. Sebab apa? Soalan persamaan linear serentak sebenarnya. Tapi menggunakan hukum indeks, menggunakan topik indeks. Ini memang pelajar-pelajar KSSM perlu kuasai ni. Sebab memang akan ditanya dalam SPM begini. Dia banyak topik yang diuji dalam satu soalan. Memang beginilah soalan-soalan KSSM sekarang. So harap awak boleh kuasai soalan-soalan macam ni. Especially pelajar-pelajar KSSM sekarang.